Hello, selamat petang semua. Terima kasih for being here. Welcome to another session of Terenisa Talks. Hari ini kami ada Miss Vividia Ganapati dengan kami untuk membincangkan tentang pengantunan kanak-kanak iaitu child grooming. Untuk mereka yang tak tahu apa itu child grooming, mungkin Miss Sri boleh mula dengan explain apa itu child grooming. Okay. Selamat petang Syafiqah dan puan-puan dan tuan-tuan yang turut hadir hari ini. Sesi saya hari ini adalah tentang pengantunan kanak-kanak. Saya share skrinnya sekejap. Okay. Okay, so sesi saya hari ini adalah tentang pengantunan kanak-kanak atas talian. Apa sebenarnya pengantunan kanak-kanak ini? Perkataan pengantunan tu wujud daripada perkataan antun, ya. Antun kanak-kanak ialah sejenis aktiviti jenayah, kadang-kala melalui internet. So boleh juga dilakukan secara fizikal, tetapi fokus sesi hari ini adalah pengantunan atas talian lah, ya. So antunan kanak-kanak ialah sejenis aktiviti jenayah yang kadang-kala dilakukan melalui internet yang menjadikan kanak-kanak sebagai rakan dengan pemangsa dengan tujuan untuk memujuk kanak-kanak supaya menjalinkan hubungan seksual atau menjalankan aktiviti-aktiviti seksual dengan pemangsa. Antun kanak-kanak juga digunakan untuk mengumpan kanak-kanak di bawah umur untuk bersubahat dengan perniagaan haram seperti child trafficking, pemerdagangan kanak-kanak, pelacuran kanak-kanak dan dengan industri pornografi kanak-kanak juga, ya. So, Syafiqah? We can't hear you, Syafiqah. Sorry, minta maaf. Okay, terima kasih Miss Sri untuk explanation itu. Since hari ini kami cakap pasal child grooming online kan, mungkin ada setengah beberapa di luar situ yang berasa macam, oh benda ni mungkin tak akan terjadi kot dengan anak-anak saya. Tapi since dengan teknologi kan, mungkin Miss Sri boleh start dengan memberitahu kami lebih tentang child grooming ni dan how common it is on what kind of platforms yang dia boleh terjadi, kerana sekarang ni ramai kanak-kanak di luar situ mereka sangat aktif di social media and dengan di landscape online. So mungkin Miss Sri boleh explain di mana the dangers, where we can find the dangers. Okay, boleh nampak skrin saya ke? Okay, boleh nampak. Okay, right. So kebanyakan masanya bila saya berkongsi tentang pengantunan kanak-kanak ini, reaksi kebanyakan ibu bapa adalah perkara ini tak mungkin berlaku kepada anak saya. Okay, dan sesi saya hari ini adalah untuk menunjukkan ataupun untuk mendedahkan apa sebenarnya yang berlaku dengan kanak-kanak kita pada masa ini, lebih lagi disebabkan kesemua kanak-kanak sekarang ni online selalu 24 hours ataupun at least masa diorang bangun dia sudah pegang handphone, sudah depan laptop, depan komputer, mana lebih lagi kerana sekarang ni dengan persekolahan secara talian, ya. So lebih kurang let's say 2 tahun yang lepas, maybe sebelum COVID, kita boleh cakap dah bahawa saya ada beberapa standard berapa jam anak saya gunakan telefon bimbit atau berapa jam anak saya online
perkara-perkara sebegini saya pun dulu mengawal dengan ketat semasa anak saya masih kecil, because pada masa tu kita tidak ada persekolahan secara talian. So kita boleh control lah, kita boleh cakap okay, you ambil handphone 2 jam saja, ataupun wifi saya akan off lepas 1 jam, saya pernah dengar. Tetapi pada masa ni dalam keadaan di mana mereka online selalu, kita di dalam satu keadaan yang agak membimbangkan. Okay, sekarang saya tengok, saya berkongsi dengan anda beberapa app atau platform di mana kanak-kanak sekarang boleh berkomunikasi dengan seorang pemangsa pengantunan kanak-kanak. Right. Discord adalah satu platform yang sangat dipergunakan pada masa ini oleh golongan kanak-kanak. Disebabkan kanak-kanak biasanya menggunakannya untuk memain game, membuat panggilan, even ada sedikit kelas mereka yang dijalankan dengan platform Discord juga. Instagram, Snapchat, WhatsApp, TikTok, Twitter, Among Us, Twitch, Telegram, yang ni semua adalah platform yang kita memang sedar. Dan di sini saya juga men-sharekan beberapa lagi platform: Whisper, Meet Me, Grindr, YouTube, Bumble, Yubo, Omegle, LiveMe, Likee dan WeChat. Ada juga beberapa ibu bapa yang menyatakan kepada saya, anak saya tak ada dalam Grindr lah, tak ada dengan Tinder, macam mana budak kecil nak jadi akan gunakan aplikasi seperti Likee ataupun Grindr ataupun, but the thing is, walaupun kita tidak suka atau kita sebagai orang dewasa rasa bahawa anak kita takkan masuk dan menggunakan aplikasi-aplikasi ini, kenyataannya adalah bahawa kanak-kanak pada masa ini memang menggunakan kesemua platform ini. Mungkin bukannya kesemua kanak-kanak, but these are platforms yang common lah, boleh dinyatakan, yang usual. Right. Dan sebelum tu, bukan saja platform-platform yang saya menyatakan ni adalah how do I say, yang ni bukannya 100%, this is the list. Ada banyak lagi platform yang sebagai seorang dewasa saya pun mungkin tak sedar, dan ada banyak lagi game dan permainan yang kanak-kanak gunakan pada masa ini yang membolehkan mereka untuk masuk ke dalam chat room private di mana mereka boleh berhubung dengan, atau mereka boleh dihubungi oleh orang yang tidak dikenal untuk menjadi kawan dengan mereka. Actually the macam mana nak saya cakap, the bottom line is, boleh ke aplikasi atau platform itu membenarkan seorang yang tidak dikenal oleh anda atau tidak dikenal oleh anak anda untuk menghubungi anak anda? And kalau soalannya adalah ya, jawapannya adalah ya, then bermaksud platform atau aplikasi tersebut boleh digunakan oleh seorang pemangsa pengantunan kanak-kanak untuk menghubungi kanak-kanak anda, anak-anak anda, untuk membuat connection. Ya? Yeah? Ini adalah satu poster yang disediakan oleh pihak Rage dari The Star. Ia adalah dari tahun 2015. Jadi data ini adalah sangat lama, is old data, but anyway, ia juga walaupun data ini adalah dari tahun 2015, iaitu pada masa apabila kanak-kanak tidak begitu dalam talian, statistik di sini cukup menakutkan. Ya, yang ini adalah kes-kes rogol dari tahun 2015 yang di-connect secara WeChat, secara Facebook, secara WhatsApp dan secara BeeTalk. As I said, yang ni adalah statistik dari tahun 2015, tapi dari tahun 2020, dari tahun 2021, kita tidak ada statistik tersebut. Now, ada juga isu penstreaman langsung. Sekarang ni, dalam zaman ni, kita ada TikTok, kita ada berbagai cara di mana kanak-kanak boleh berstream langsung kepada audiens yang sangat besar.
including YouTube, right? And kadang-kadang bila kita tengok kanak-kanak kita di rumah and dia pun bosan sekarang lockdown, dia tak boleh keluar ke mana-mana, sekiranya dia menyatakan kepada anda, oh mami saya nak stream langsung, saya nak buat video, kita pun rasa bangga kan, anak saya pun ada cara untuk entertainment, untuk menghiburkan diri sendiri. Tetapi apa yang kita mendapati adalah ini adalah satu kajian oleh Internet Watch Foundation yang mendedahkan bahawa sebilangan besar kanak-kanak sedang diantun, dipaksa atau diperas ugut untuk melakukan penstreaman langsung penyalahgunaan seksual mereka sendiri melalui kamera web, tablet dan telefon bimbit. Penyelidikan ini dilakukan dalam jangka masa 3 bulan dan dikenal pasti bahawa 2082 gambar dan video penderaan seksual kanak-kanak yang disiarkan secara langsung, dari mana 98% gambar yang ditemui adalah kanak-kanak berumur 13 tahun ke bawah. 13 tahun ke bawah, ya. 28% berumur 10 tahun ke bawah dan mangsa termuda baru berusia 3 tahun. Now, cukup mengejutkan, right? What does it mean? Apakah maksudnya statistik ni? Artinya orang, let's call them predator atau pemangsa, ya. So dalam slide saya ni saya menyatakan pemangsa, saya menggunakan terminologi pemangsa. Pemangsa mencari kanak-kanak di internet secara talian dan menggunakan aplikasi dan platform berbagai yang termasuk aplikasi dan platform yang saya merujuk tadi. Dengan platform tersebut, pemangsa akan menghubungi kanak-kanak dan menjalinkan hubungan dengan kanak-kanak, dan daripada penjalinan hubungan tersebut, pemangsa akan meminta kanak-kanak anda, anak-anak anda untuk menghantar gambar atau video mereka. So it could start with, adik tolong hantar gambar adik. Macam mana adik, wah adik comel lah, gambar profil adik ni comel. Boleh tak adik hantar video adik? So it can start like this. Selepas seketika mungkin dia cakap, oh abang nak mandi. Oh, it's not always lelaki saja yang menjalankan pengantunan kanak-kanak, dan bukannya yang kesemua pemangsa adalah pihak lelaki. So mungkin secara satu contoh saya memberikan, oh adik nak mandi ya, abang pun nak mandi, jom kita mandi bersama-sama. Adik pasang video kat tandas, abang pun pasang video, kita mandi sama-sama, okey? Okey dek. So dalam cara ni anak anda boleh secara tidak berniat jahat menjalankan satu penstreaman langsung video lucah anak anda memandi yang distreamkan kepada seorang pemangsa yang akan merekodkan video tersebut dan yang boleh menjual atau mengupload video tersebut ke atas laman web untuk dijual kepada pedofil yang lain ataupun untuk kegunaan dia sendiri. Ini adalah satu contoh macam mana penstreaman langsung boleh berlaku di rumah anda tanpa kesedaran anda oleh anak-anak anda yang mungkin sekecil umur 7-8 tahun. Dan anak anda pun tidak akan tahu bahawa perkara yang dilakukan oleh anak anda tu adalah salah. Okey? Ini adalah satu klip daripada surat khabar New Straits Times pada 8 November 2019 di mana ia menyatakan bahawa kanak-kanak berumur 10 tahun sedang menonton video lucah dan kanak-kanak semuda 13 tahun adalah mangsa kepada pengantunan secara talian. Tetapi apa yang saya menyatakan adalah bahawa daripada rekod-rekod dan statistik-statistik yang diberikan kepada saya dan juga kepada yayasan saya dan juga kepada yang direportkan di dalam surat khabar dan selainnya, dan juga secara anekdotal daripada guru sekolah dan lain-lain. Apa yang kita ketahui pada masa ini adalah kanak-kanak sekolah semuda yang kecil macam umur 7 tahun, 8 tahun pun
sedang menonton barang-barang lucah, sedang how do I say consuming pornography. Dia melihat gambar lucah, tapi kan pada masa lalu, pada zaman lalu, right? Sekiranya seorang kanak-kanak ingin melihat sesuatu barang lucah, mungkin ia adalah dalam printed format lah, mungkin Playboy, mungkin gambar lucah dan sebagainya. Tetapi pada masa ini dengan telefon, dengan talian, dengan internet, ia memerlukan satu klik butang saja dan kanak-kanak boleh mengakses video-video dan gambaran lucah. Sekiranya anda pergi ke YouTube for example, anda boleh berjumpa berbagai video di mana Spiderman sedang berasmara, sedang mengadakan seks dengan Cinderella for example. Berbagai video. Dan fikirkanlah siapa yang ditarget di dalam video-video tersebut. Adakah audience untuk satu video yang Spiderman melakukan seks dengan Cinderella, adakah audience dia pihak dewasa? Sememangnya tidak. Ia ditargetkan terhadap kanak-kanak dan kanak-kanak yang sangat muda. Dan guru-guru sekolah pun menyatakan bahawa kanak-kanak yang datang ke darjah 1, darjah 2 sudah pun ketagih. Not just that they're watching, bukan saja yang mereka ni melihat video porno atau video-video lucah, tetapi mereka sudah macam ketagih. Sudah biasa dan mungkin perangai ini bermula dari kindergarten, dari masa mereka pergi ke sekolah tadika lagi, right? Ataupun di rumah, mungkin kawan, mungkin adik, mungkin abang, mungkin ibu bapanya sendiri yang menonton porno di rumah dan tidak disedari bahawa anak-anak mereka pun sedang melihat apa yang berlaku. Tetapi what I'm trying to say is, ia adalah prevalent, ia adalah sesuatu yang sangat biasa sekarang. Guru sekolah boleh menyokong apa yang saya cakap, tetapi juga bila kita pergi for example mahkamah kanak-kanak dan mendengar cerita-cerita yang dinyatakan di sana, memang kita mendapati bahawa perkara ini adalah benarlah. Okay, so isu pengantunan kanak-kanak ini memang adalah satu masalah yang besar. Syafiqah? Seram I dengar you cerita pasal the statistics and everything, it's sangat seram. Macam saya sebagai seorang ibu, walaupun anak saya hanya tahun lebih sekarang, when you explain yang the youngest ada yang umur hanya 3 tahun, which is only 2 years difference dengan anak saya rasa macam scary. Lagi-lagi sekarang ni dalam zaman yang teknologi, yang diorang kata kanak-kanak sekarang diorang membesar dengan screen. So benda ni akan jadi something yang very, macam you cakap, very prevalent. Benda tu sebenarnya banyak terjadi, cuma ibu bapa mungkin tak tahu. Menakutkan, right? Menakutkan sangat. Okay. So sekarang saya continue to share screen ya. Okay. Okay. So, sekarang ni saya nak membuat sedikit magic show untuk pihak yang melihat atau menonton video session kita hari ni. Mungkin anda masih duduk di rumah dan fikirkan ini tidak akan berlaku lah pada kanak-kanak saya. Ya, anak saya tidak akan melakukan perkara ni. Walaupun memang Puan cakap yang ni berlaku dan prevalent, saya rasa taklah dengan anak saya. Dan dengan ni saya nak
minta puan-puan dan tuan-tuan stop dulu dan saya akan memberikan anda sedikit penjelasan tentang kanak-kanak anak-anak anda yang mungkin dalam almost a magic show. Okay, I'm going to tell you 6 things about your children. Saya akan menyatakan 6 perkara tentang anak-anak anda dan sekiranya saya salah, okay, mungkin daripada 6 perkara tu mungkin satu yang salah lah because ada banyak orang para hadirin yang hadir hari ni mungkin anak anda berlainan dalam satu segi, tetapi sekiranya anak anda berlainan dari lebih dari 2 segi, anda boleh melihat memberikan kami komen. Okay, so saya pun tahu saya sudah salah. Okay, are you ready for the magic show? Saya start sekarang ya. Okay. Okay. Right. Your kids, anak-anak anda lebih mahir teknologi daripada anda. Okay. Anak-anak anda akan melakukan perkara yang anda tidak benarkan. Okay. Artinya sekiranya anda memberitahu anak-anak anda jangan buat ni, kebarangkalian dia akan memang pergi buat lah. Alright. Anak anda cepat bosan. Dan mungkin ada kanak-kanak yang tidak bosan lah. So this could be one of the things I'm wrong about your child. Tetapi kebarangkaliannya anak anda cepat bosan. Dan anak anda berperasaan ingin tahu yang tinggi dan suka meneroka. Artinya mereka curious lah, mereka nak tahu, mereka nak explore. Anak anda kurang keyakinan diri. Artinya mereka suka sekiranya orang memuji dia atau orang menyatakan bahawa dia pandai because confidence dia bukan sangat tinggi, right? Dan anak anda ingin disukai. Artinya dan this is actually human nature. Kita semua pun ingin disuka, kan? Tidak ada orang yang akan menyatakan saya tidak suka sekiranya seorang menyukakan saya. We like to be liked. Alright? So ini adalah Mr. Sorry. Yes. Sorry, your screen tak nampak. Oh, tak nampak. Okay, sorry. Sekejap ya. Okay, no worries. Okay. Alright, Just continue. So this is the magic show I was telling you about lah. Artinya ini adalah perangai sifat-sifat anak anda yang saya ramalkan. Okay, dari sini dari rumah saya meramalkan bahawa anak-anak anda mempunyai sifat-sifat sebegini. Ya. Yeah? Dan apakah kesannya sekiranya anak anda mempunyai sifat-sifat sebegini? Artinya mereka ini adalah target group untuk pihak pemangsa. Pihak pemangsa memang sudah mengkaji apa yang boleh digunakan oleh mereka untuk mengumpan anak-anak anda. Dan ini adalah apa yang diketahui oleh pemangsa untuk mengumpan anak-anak anda. Okay? Now, apakah kebarangkalian bahawa kanak-kanak kita diantun secara talian? Let's look at the statistics. Berapa lama ia akan mengambil untuk mengantun seorang kanak-kanak? Dalam satu kajian oleh Universiti Swansea, ia didapati bahawa pengantunan atas talian boleh menjadi dengan sangat pantas dengan analisis log perbualan menunjukkan bahawa pemangsa hanya memerlukan 18 minit untuk mengatur pertemuan dengan mangsa mereka. Artinya dari mula conversation dari mula hello, ingin berkenal, ingin nak jadi kawan, dari conversation tu sehingga anak anda bersetuju untuk bertemu dengan orang ni mungkin hanya mengambil masa 18 minit. Alright? 18 minit. Now, of course dalam zaman sekarang ni di mana kita semua dalam keadaan lockdown, mungkin ini susah sikit untuk mereka ada physical meeting, tetapi pengantunannya boleh tidak semata-mata untuk perjumpaan, you see, because eksploitasi atas talian untuk dari segi perhubungan seksual boleh dalam jenis gambar dengan video juga. So dari start
hello sehingga anak anda bersetuju untuk menghantar video atau gambar lucah, mungkin mengambil masa 18 minit. Statistik yang lanjutan, statistik pengantunan atas talian. Hampir satu daripada lima kanak-kanak yang berkongsi gambar bogel selanjutnya diperas ugut, dibuli atau diberi tekanan untuk menghantar lebih banyak foto. Alright? 30% daripada kanak-kanak berumur 12 hingga 15 tahun mengatakan bahawa mereka telah dihubungi oleh orang yang tak dikenali atas talian yang ingin menjadi rakan mereka. 30%. Now, when we look at this 30%, yang sumber saya untuk statistik ini adalah daripada Cyber Survey, in their own words, the digital lives of children. This is a survey that was conducted on and shared. Sekiranya kita lihat ya 30% ni, right? 30% daripada kanak-kanak. Artinya ini adalah 30% kanak-kanak yang mengaku dan memberitahu yes, perkara ini telah berlaku kepada saya, seorang yang saya tak kenal telah menghubungi saya dan ingin menjadi rakan saya. Tetapi pada matlamatnya mungkin jumlah ini lebih besar, lebih tinggi. Mungkin anak anda sekiranya ditanya buta-buta, kalau kita pergi tengok seorang budak dan tanya, ada tak orang yang you tak kenal cuba nak jadi you punya kawan. Mungkin dia tak akan mengaku lah, mungkin dia tidak akan menyatakan ya. Tetapi sekiranya anda sendiri sebagai orang dewasa memfikirkan berapa kali anda mendapatkan request untuk dijadikan kawan dalam social media, dalam Facebook for example, berapa kali anda sebagai seorang dewasa mendapat request untuk pengenalan yang daripada orang yang tidak dikenali oleh anda. You can just imagine jumlah yang lebih besar akan menghubungi anak-anak anda. This is a fact. Okay? Because seorang pemangsa untuk pengantunan kanak-kanak tidak akan cuba dengan seorang kanak-kanak saja. Bukannya dia nak groom seorang kanak-kanak saja. Dia akan cuba. Ini macam how do you say? It's almost like fishing, you know. Dia akan cubalah. Dia mengumpan, dia cuba tengok berapa orang yang dia boleh dapat. And the number of children that will bite, that will say yes, sangat tinggi. Now, pemangsa pengantunan atas talian mungkin mempunyai profil palsu. Mereka mungkin berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dengan menggunakan gambar profil palsu, berpura-pura mempunyai minat yang serupa, menawarkan hadiah dan mengatakan hal-hal baik kepada anak-anak. Right? I'm going to go through this slide. Lepas tu saya akan memberi penjelasan. So, pemangsa juga membina kepercayaan antara mereka dan kanak-kanak. Setelah kepercayaan dibina, percakapan mungkin diarahkan ke arah pengalaman seksual mereka dengan anak-anak diminta untuk mengirim gambar atau video seksual mereka sendiri. Sebilangan mungkin cuba untuk mengatur perjumpaan atau memberas anak-anak dengan ancaman bahawa gambar atau video yang dihantar oleh anak akan dihantar kepada ahli keluarga dan rakan-rakan kanak-kanak itu. Dan pemangsa mungkin juga orang yang dikenali oleh kanak-kanak dan tidak semestinya orang yang tidak dikenali. Kadang-kala kanak-kanak tidak menyedari bahawa mereka telah berlaku pengantunan atau mereka telah diantunkan dan menganggap bahawa orang itu adalah teman lelaki atau teman wanita mereka. Here I'd like to give some stories, cerita sikit ya. So, seperti saya menyatakan tadi, pemangsa mungkin mempunyai profil palsu. Artinya mungkin profil dia sebagai seorang budak lelaki yang comel atau budak perempuan yang comel. Dia boleh curi gambar dari Facebook ke dari Instagram and then dia create profil yang palsu, dia berikan nama yang palsu and mungkin dia akan memberitahu anak anda, saya umur saya 13 tahun, adik 13 tahun ya, umur saya pun 13 tahun. Adik 10 tahun ya, saya pun 10 tahun lah saya pergi sekolah ni. Adik pergi sekolah mana? Oh, jom kita kawan. Saya pun lengah lah buat homework atas talian. Macam mana dengan adik? And they can start with it dari luar. Bila anak anda di dalam perhubungan itu, anak anda mungkin merasakan bahawa mereka sudah mempunyai seorang kawan karib yang baik, yang memahami mereka. And bagaimana anak anda ingin
verify siapa orang tu. Dia tidak akan tahu. Right? So itu adalah profil palsu. Then dari profil palsu it can progress to pemberian hadiah dan lain-lain, which I will come to. Tetapi ada juga keadaannya di mana pemangsa tidak menggunakan profil palsu. Mungkin dia memberitahu ataupun mungkin dia gunakan profil palsu tetapi dia tidak akan menyembunyikan umur dia. Mungkin dia menyatakan saya berumur 30 tahun. Oh, adik berumur 9 tahun. Oh, jom kita kenal dek. And mungkin anak anda juga masuk di dalam perhubungan itu because you think it's a genuine relationship. Sebab mengapa kanak-kanak memasuki perhubungan dengan orang yang lebih tua, mungkin perhubungan dia di rumah bermasalah sedikit ataupun mungkin dia masuk dalam fasa rebellion di dalam umur teenager, mungkin dia ada isu-isu lain. I mean it can be anything. Mungkin dia berasa dia mempunyai perasaan bahawa tiada siapa yang memahaminya. It can be anything, right? Memang sebagai seorang ibu saya sendiri tahu bukannya kita boleh menyatakan parenting tu satu fairy tale lah. Bukannya setiap hari anak kita memahami kita dan menyayangi kita. Ada yang kita akan menggaduh dengan dia, ada yang ada salah faham. It is normal, right? So ada pelbagai reason sebab mengapa anak kita mungkin boleh diperdayakan oleh seorang yang memberikan umur yang lebih tinggi, for example. Pada apa-apa hal, and it could also be juga boleh dijadikan bahawa orang ini pernah berjumpa dengan anak anda. Mungkin di jamuan ataupun mungkin dari perjiranan anda atau mungkin dari sekolah anda. Saya pernah dengar satu cerita di mana seorang budak perempuan berkenalan dengan seorang budak lelaki di sekolahnya sendiri. So budak lelaki tu lebih tua dari budak perempuan. Budak perempuan telah berjatuh cinta dengan budak lelaki tersebut dan sebenarnya budak perempuan tu berpendapat budak lelaki tersebut adalah boyfriend dia. Budak perempuan tu pada masa tu umur dia 12 tahun. So dia rasa budak lelaki tu adalah boyfriend dia. Bila boyfriend dia meminta gambar bogel anak ni, dia pun hantar sebab dia mencintakan boyfriend dia. Dia ingin tunjukkan rasa cintanya dan dia hantar gambar bogel dia kepada boyfriend dia. Dan boyfriend dia lepas tu melakukan dua perkara. Number one, dia minta budak tu melakukan hubungan seks dengannya. Number two, dia berkongsi, dia menjual gambar lucah tu kepada kawan-kawan dia yang lain. Bila budak perempuan tu and this can happen dalam kesemua perhubungan pemangsa dengan mangsa. There will be a point in time bila pemangsa tersebut boleh memeras ugut anak untuk melakukan sesuatu yang lebih. And apakah yang saya bermaksud sesuatu perkara? It could be something simple. For example, anak anda mungkin menyatakan kepada pemangsa ni, oh saya gagal lah dalam maths. Semalam saya dapat keputusan maths saya dapat 20 markah. Kalau saya memberitahu ibu, tentu ibu saya sangat marah. Then pemangsa ni mungkin menyatakan pada anak anda, tak apa dek, you jangan beritahu dia. Macam mana kalau you just tanda tangan saja and then you bagi balik kepada cikgu. And anak anda mungkin mengikuti perkara tersebut. Lepas tu, pemangsa akan menggunakan perkara tersebut untuk memeras ugut anak tersebut. Artinya, dek, kalau you tak hantar saya gambar bogel, saya akan menelefon ibu awak dan menyatakan bahawa awak telah melakukan perkara ni. You know? So, mereka start kanak-kanak tersebut dalam perkara yang jahat dan kemudiannya akan menggunakan ataupun leverage atas perkara tersebut untuk mendapatkan gambar bogel, video bogel dan lepas tu dari gambar bogel
kepada perhubungan seksual. It's just a natural progression. And kanak-kanak tu setelah dia masuk di dalam perhubungan tersebut akan berasa serba salah, macam mana nak keluar dari perhubungan tersebut, macam mana nak escape. Sekiranya kanak-kanak tersebut tidak stop pada tahap, mak, saya mohon maaf mak, saya telah melakukan begini, saya gagal dalam maths. Kalau kanak-kanak tersebut tidak pada step 1 tersebut lagi stop, ia adalah susah untuk kanak-kanak tersebut untuk keluar daripada perangkap tersebut kemudiannya, you know, right? So juga pemangsa ini akan memberikan kanak-kanak, ini adalah kebiasaan lah, an example, mereka akan memberikan hadiah. Hadiahnya mungkin hadiah mahal, maybe a telefon, mungkin duit, mungkin baju, mungkin dia beli, dia minta dia pergi online shopping, dia akan bayar untuk online shopping. Dan ia juga mungkin something like internet access. I top up for you your data. It could be anything. Tetapi ia adalah salah satu daripada simptom lah of pengantunan, di mana anak anda tiba-tiba mempunyai hadiah atau barang yang tidak dibelikan oleh anda dan mungkin mahal. Right? I'm ready, Syafiqah. Circling back to apa yang you cakap tadi about hanya 30% kanak-kanak telah mengaku yang ada orang yang mereka tidak kenal datang untuk mengenali mereka. Memang betul apa you cakap yang kadang-kadang mereka tidak jujur, bukan tidak jujur tapi they don't tell the truth, sebab macam you have said, mereka rasa macam ini adalah satu genuine relationship, ataupun mereka telah for all you know, mereka telah memeras ugut. Jadi sebab dah di blackmail, diorang pun takut untuk memberitahu ibu bapa, untuk memberitahu orang-orang sekeliling mereka. Macam seperti tadi yang you menunjuk slide yang Sexual Offences Against Children Act 2017, saya volunteer together dengan UNICEF untuk push bill tu untuk ke Dewan Rakyat. Alhamdulillah akhirnya benda tu pass juga. Tetapi semasa kita buat nationwide tour, yang saya ingat bila kita tengah buat awareness tentang child grooming kepada budak-budak form 1, form 2, form 3, bila kita tanya mereka macam, oh kalau ada apa-apa soalan, raise your hand. Tak ramai yang nak tanya soalan. Diorang macam takut nak tanya. Tapi bila kita pass around kotak kosong yang cakap, oh just masukkan je soalan dekat dalam, anonymous, tak payah letak nama, banyak yang kita dapat. And semua adalah soalan-soalan seperti macam, oh kalau boyfriend saya umur macam ni, umur yang lagi tua lah, umur macam ni, dan saya umur below 15, adakah ini considered child grooming? Kalau boyfriend saya minta ini, is it wrong? So diorang ni pun actually they're not sure. So tapi sebab pemangsa telah establish certain trust dengan mereka, macam yang you cakap, like bagi gift, maybe they comfort. So diorang pun terperangkap dalam benda tu. Diorang jadi percaya pada pemangsa. So disebabkan masih ada ramai kanak-kanak di luar situ yang mungkin tak tahu mereka menjadi mangsa, ataupun mereka menganggap relationship tu adalah something yang genuine. From the role of seorang ibu bapa, apa tanda-tanda yang kita perlu look out for? Apa tanda-tanda yang kita perlu look out for? Jadi kita boleh tahu yang ada kemungkinan yang mungkin anak saya is going through child grooming. Right.
ini adalah satu soalan yang baik. Saya share screen lagi. Okey. Apakah tanda-tanda yang sebagai seorang ibu atau bapa anda boleh melihat? Ya. So di dalam slide ni saya ada meletakkan beberapa tanda-tanda untuk diperhatikan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh mengambil gambar skrin ni so that you can refer to it. Tetapi beberapa tanda adalah beginilah. Bila anak anda mahu menghabiskan lebih banyak masa di internet, berahsia tentang dengan siapa mereka bercakap atas talian dan laman sesawang apa yang mereka lawati, menukar skrin semasa anda menghampiri komputer, memiliki barang-barang elektronik atau telefon yang tidak diberikan oleh anda, menggunakan bahasa seksual yang anda tidak sangka mereka tahu, dan beremosi yang tidak stabil. These are some of the signs that anda boleh memperhatikan. Di sini saya ingin juga menjelaskan ya, tadi saya ada menunjukkan beberapa aplikasi dan beberapa platform di mana kanak-kanak boleh menggunakan yang pemangsa akan menggunakan untuk mencari kanak-kanak dan mengantun kanak-kanak. Tetapi sebagai ibu bapa, apa yang kita harus tahu adalah number one, platform-platform yang tak saya tunjukkan tadi bukannya exhaustive, ianya bukannya itu saja platformnya. And number two, terdapat berbagai cara untuk anak-anak kita menyembunyikan platform-platform tersebut atas phone dia. For example, terdapat satu app yang nampak dari luar ia bersifat sebagai satu calculator, tetapi di dalam bila kita buka calculator tersebut, ia memang ada fungsi calculator, tetapi ia boleh juga menyembunyikan platform lain di belakangnya. So kita boleh for example menyembunyikan Grindr di belakang cover calculator tersebut, ataupun ia juga boleh ada juga application yang menyembunyikan for example video lucah, gambar lucah. So walaupun you ambil telefon bimbit anak anda dan cari pun kita tak akan dapatkan. And juga dalam Instagram for example, saya sering ditanya oleh ibu bapa, macam mana kalau saya jadi dia punya anak saya punya kawan di Instagram, then I can see. But apa yang kebanyakan ibu bapa tidak tahu adalah bahawa anak-anak kita mungkin akan mengkongsi dengan kita official Instagram dia yang akan diketahui oleh ibu bapa dan cikgu dan public, tetapi kebanyakan kanak-kanak mempunyai at least 2 atau 3 profil Instagram yang dikongsi hanya dengan kawannya sahaja atau dengan orang lain sahaja, dan kita tidak akan tahu. Right? Syafiqah? Bukan tu saja, ada di atas phone boleh sembunyikan folder gambar-gambar, boleh sembunyikan app di belakang app lain. Yes. Lagi satu yang mereka kadang-kadang ada banyak profil. Kalau mereka tak banyak profil, mereka hanya satu profil pun, Instagram pun ada function close friends, di mana kalau diorang hanya share dengan close friends, ibu bapa mereka tak akan nampak benda-benda tu. So jadi kita sebagai ibu bapa ni, kita perlu look out untuk the signs lah. Jika anak kita macam menjauhkan diri dari kita, diorang nampak macam mereka sembunyikan benda dari kita. So at that moment, I think kita dah perlu intervene lah. Kita perlu bercakap dengan mereka. Tetapi sebelum tu, sebelum apa-apa tindakan boleh diambil oleh pihak ibu bapa, di Malaysia ni apakah ada apa undang-undang yang kami ada untuk protect kanak-kanak? Okay. Okay, saya share screennya sekejap.
So seperti yang dinyatakan oleh Syafiqah tadi, Akta Jenayah Seksual Kanak-kanak telah digubalkan dan telah dijadikan undang-undang pada tahun 2017. Sebelum tahun 2017, kita memang tidak ada apa-apa undang-undang untuk melawan perkara pengantunan kanak-kanak. Tetapi dengan Akta Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-kanak tahun 2017, kita sekarang mempunyai 3 peruntukan, iaitu Seksyen 11 Akta yang menyatakan bahawa yang menjenayahkan komunikasi secara seksual dengan kanak-kanak. So artinya sekiranya seorang menjalankan communication yang sekiranya kita membaca dalam apa-apa platform lah, dalam WhatsApp atau Instagram atau apapun Discord or whatever yang bersifat seksual, ia adalah satu jenayah di bawah Seksyen 11. Okay? Seksyen 12 adalah pengantunan kanak-kanak. So artinya sekiranya ada unsur-unsur pengantunan kanak-kanak, ia juga boleh diperangi dengan Seksyen 12 yang menjadikannya satu jenayah. Dan Seksyen 13 pula adalah berhubung dengan perjumpaan pemangsa dengan kanak-kanak selepas pengantunan, di mana ianya juga dijadikan satu jenayah dengan hukuman yang memang berat. Syafiqah? Terima kasih Miss Ri. Okay, that one is kami punya undang-undang lah untuk melindungi kanak-kanak kami. Yes. Tapi saya ada terfikir juga macam since benda ni semua menjadi atas talian, semuanya online, ada apa selain undang-undang dan selain apa ibu bapa boleh buat, kami punya internet service providers, apa sekarang ni adakah mereka ada membuat apa-apa untuk melindungi kanak-kanak kami? Are they doing anything untuk curb child grooming? Adakah? Pada masa ni kita tidak ada sebarang perundangan untuk menyekat internet service provider ataupun pembekal internet di Malaysia. Penyedia perkhidmatan internet di negara-negara yang lain ada mempunyai peruntukan yang agak ketat untuk mereka, number one, untuk mereka menyekat child online pornography ataupun pornografi yang melibatkan kanak-kanak, dan juga untuk diberikan banyak pengetatan di atas mereka. Tetapi di Malaysia, jurang berterusan dalam tindak balas perundangan Malaysia terhadap eksploitasi seksual kanak-kanak. Dan ini adalah satu masalah yang harus ditangani oleh pihak kerajaan lah pada pendapat saya. Ya memang, tetapi sekiranya kita nampak, for example, DG adalah satu perkhidmat pemberian internet yang actually bertanggungjawab dan atas dasar mereka sendiri, mereka actually mengeluarkan apa-apa barangan atau material yang berunsur pornografi kanak-kanak. Tetapi mereka berlakukan sedemikian atas dasar voluntary. It is not something where the government ataupun kerajaan ataupun undang-undang memerlukan mereka melakukan tersebut. Sebagai satu contoh, di Amerika Syarikat, sekiranya seorang membelikan bahan lucah pornografi kanak-kanak atas talian, bukan saja orang yang membekalkan bahan lucah tersebut boleh didakwa, tetapi the internet service provider yang membenarkan laman tersebut di-host boleh juga didakwa, dan pihak credit card company juga boleh didakwa. So there are multi layers of protection. Beberapa tahap ataupun beberapa peringkat keselamatan yang diberikan kepada kanak-kanak. Tetapi di Malaysia kita masih belum mencapai tahap tersebut lagi. Yes. Macam dekat Malaysia ni, since it's
dia tak dikontrol lagi kan, macam you cakap, macam DG buat voluntarily, so benda tu is their own initiative, and then di Amerika Syarikat diorang ada multiple layers untuk memastikan perlindungan kanak-kanak. Jadi kalau situasi di Malaysia ni macam masih tidak disekat, dia masih tak dikontrol, apa yang ibu bapa boleh buat kalau if they nak bercakap dengan anak mereka tentang child grooming, or they want to kononnya macam discuss lah, they feel like something is wrong, cuma mereka tak tahu apa sebenarnya, apa yang mereka boleh lakukan untuk nampak macam mereka tidak invade privacy atau menyekat freedom anak mereka untuk menggunakan internet. Apa yang ibu bapa boleh buat? Right. So dalam zaman ni, seperti yang saya menyatakan tadi, adalah tidak realistik untuk kita menghentikan kanak-kanak daripada menggunakan internet atau untuk memantau aktiviti digital mereka dengan teliti lah. Sebab mereka online all the time. They are online all the time. Memang kita semua sebagai orang dewasa pun online all the time. Kita atas talian, setelah kita bangun, kita ambil telefon. Then sebelum kita tidur, baru kita stop gunakan aktiviti talian. Betul tak? So cara zaman dahulu ataupun apa yang mungkin boleh berkesan di tahun 2019 pun tidak akan berkesan sekarang. So apa yang ibu bapa boleh buat? Saya ada memberikan beberapa tip. Pada pendapat saya, penglibatan ibu bapa adalah kunci perlindungan atas talian. Right? So number one, bercakap dengan anak anda dengan kerap mengenai aktiviti dan interaksi mereka atas talian. Nombor dua, tanya anak anda secara berkala mengenai sama ada mereka telah dihubungi oleh orang yang tidak dikenali atas talian. And this you can do periodically, secara berkala lah, once in a while, ya. Ajar anak anda untuk hanya berbual atau menerima jemputan dari individu yang mereka kenal. Ajar anak anda untuk hanya berbual atau menerima jemputan dari individu yang sudah mereka kenal. Actually at this point, puan-puan dan tuan-tuan boleh mengambil gambar ya skrin ni sekiranya ingin diperingatkan nanti. I'm going to leave it there for a bit. And then nombor 5, fahamkan anak anda bahawa anda mempercayai mereka dan minta mereka melaporkan interaksi atau perbincangan yang pelik kepada anda. Ketahui aplikasi, this nombor 6, ketahui aplikasi permainan dan platform yang digunakan oleh anak anda. Nombor 7, anda dan anak anda perlu memahami aplikasi tersebut berkaitan dengan siapa yang dapat melihat post mereka, siapa yang boleh friend atau menghubungi mereka. Dan nombor 8, di mana boleh konfigurasikan tetapan agar seselamat mungkin dan mendidik anak anda mengenai sebab-sebabnya. Saya sering memberitahu sebegini ya. Dan ini adalah sesuatu yang memang saya pun mengamalkan semasa anak saya baru diberikan handphone. And it is this. Apabila saya memberikan dia handphone, saya telah mewujudkan satu kontrak dengan dia. Okey, memang saya seorang peguam, so mungkin sebab ini saya lebih selesa dengan konsep kontrak, tetapi saya telah memberitahu anak saya sebegini. Okey, so saya menyatakan kepada dia, okey, saya sekarang memberikan awak satu handphone. Saya memberikan awak handphone dan saya memberikan awak data ataupun internet untuk menggunakan handphone ni. Atas kefahaman bahawa apa? What is understanding when I give you this? Is it like ini adalah satu hak anda, hak awak untuk menerima handphone dan data daripada saya? Tidak. Right? A handphone is not a basic right. Mungkin pada masa ni this is arguable lah because education is a basic right and kita perlukan talian untuk education. Tetapi this is an important point. You can talk to your children, cakap dengan anak-anak anda dan menyatakan dengan dia ini adalah satu kontrak. Sebagai seorang ibu atau sebagai seorang bapa, saya memberikan awak handphone
saya memberikan awak data atas kepercayaan bahawa awak akan berlaku sebegini. And what is it that you are asking them to do? Number one, you will ask them to behave in such a manner that you can trust them, agar mereka, anda boleh mempercayai mereka, and you will go through the langkah-langkah yang saya menyatakan tadi, and masukkannya di dalam kontrak anda dengan anak anda. So menyatakan dengan anak anda, okay, papa memberikan kamu handphone ni, tetapi adik kena ikutlah, adik kena setuju dengan bapa atau setuju dengan papa bahawa adik akan memberitahu sekiranya ada jemputan dari individu yang tidak dikenali, and then sekiranya ada orang yang menghubungi adik yang papa tak tahu, adik kena beritahu. You know, these kind of things you can include it in the contract. Masukkan di dalam kontrak anda bersama dengan anak anda, so anak anda boleh tahu dari permulaan lagi, anak anda tahu, okay, ini adalah satu keistimewaan yang diberikan kepada saya oleh ibu bapa saya, dan atas tema-tema sebegini, right? Right. Syafiqah? We can't hear you, Syafiqah. We can't hear you. Sorry. Terima kasih for sharing. So itu yang ibu bapa boleh buat jika memberi anak phone. So ada a certain understanding. Silakan, like, I trust you untuk jangan membuat benda-benda yang tidak elok lah atas talian. Jadi macam tadi kan kita ada mention yang ada kanak-kanak yang fikir like, oh, this is a genuine relationship, ataupun mereka tak tahu pun yang sebenarnya apa yang mereka go through dengan yang stranger online tu adalah sebenarnya child grooming. Mereka tak tahu tu apa sebenarnya. Jadi once kita dah break that barrier and kita dah boleh, kita discuss and we can talk dengan anak-anak kita tentang child grooming, apa yang kita patut cakap kepada kanak-kanak untuk mereka faham apa itu child grooming. Jadi mereka pun ada satu kesedaran bahawa, oh, okay, sebenarnya this interaction yang I ada online ni adalah salah, adalah child grooming. Apa yang ibu bapa patut beritahu anak-anak? Okay, sorry, I forgot to say this just now. Sebelum saya menyatakan tu, untuk penstreaman langsung, ya, apa yang anda boleh buat, especially sekiranya anak anda tu kurang umur daripada 12 tahun, apa yang anda boleh buat adalah bercakap dengan mereka mengenai risiko, dan bagi anak-anak yang lebih muda untuk anda berada di dalam bilik semasa mereka melakukan penstreaman langsung untuk memastikan mereka kekal selamat. So you make it part of the condition, ataupun memberitahu anak anda bahawa syarat mereka melakukan penstreaman langsung adalah sekiranya anda juga di dalam bilik, sekiranya mereka anak yang masih kecil, ya. Ajak anak anda bahawa pengantunan boleh termasuk mewujudkan perbualan rahsia yang membuatkan kanak-kanak merasa hubungan itu secara istimewa, memberi hadiah barangan yang biasanya tidak diperolehi oleh orang lain atau barang yang tidak dibenarkan mereka memiliki, berkongsi gambar atau video seksual mengenai diri mereka atau orang lain, dan mendorong anak untuk melakukan perkara yang sama, mendorong anak untuk melanggar peraturan, seperti contoh homework atau contoh ujian maths tadi yang saya memberikan, dengan tujuan mewujudkan perjanjian rahsia yang boleh digunakan untuk memeras ugut anak itu nanti, dan juga mereka akan cuba untuk membuatkan anak anda untuk menguji batas dan membingungkan anak tentang apa yang mereka alami atau bagaimana mereka patut rasa. Ini adalah beberapa perkara yang anda harus dan mesti mengajar anak anda semasa anak anda sudah dalam laman talian, when your children are online, masa anak-anak anda sudah berguna web dan aplikasi talian, mereka sudah harus dimaklumkan dan diajar tentang perkara-perkara ini. You see, the thing is, kebanyakan ibu bapa
melakukan berbagai perkara. What am I saying? Artinya, mungkin anda memeriksa telefon anak anda berkala. You know, maybe you take it and you do spot check. Mungkin anda masuk bilik anak anda dan tengok apa you buat. You know, and siapa you cakap dengan. You maybe you do this kind of things. Tetapi kita perlu mengambil satu langkah yang lebih. You have to remember that kita harus memberi ajaran kepada kanak-kanak. Sekiranya kita tidak memberikan ajaran, dan kanak-kanak tersebut akan melakukan perkara yang dia fikir adalah exciting atau dia fikir adalah tidak membosankan. And here remember slide tadi yang saya merujuk kepada yang magic show saya tunjukkan tentang ciri-ciri kanak-kanak kita kan. I'm trying to find the slide. Okay, sekejap saya share screen. Sekiranya anak anda sudah di atas talian and number one, sebab mereka mahir dalam teknologi, senang untuk mereka untuk menyembunyikan perkara-perkara dan video-video atau barang-barang yang tidak mereka ingin anda tahu. Okay, that's number one. And because you're not telling them, sebab anda tidak memberitahu anak anda kenapa anda memeriksa telefon atau kenapa anda membuat spot check tersebut, mereka akan melakukan perkara yang tidak anda membenarkan atas satu spirit rebellion, I would say. Okay, dan sebab mereka bosan, mereka lebih berkeupayaan untuk diumpan oleh orang lain because it's exciting. Ada sesuatu yang luar biasa di dalam hidup mereka yang biasanya memang membosankan. They are stuck at home, mereka di rumah, lockdown, ibu bapa di rumah selalu. Kalau kebiasaannya mereka ada sedikit privacy, mereka pergi sekolah, mereka ada kawan-kawan, ada recess, ada kantin, and then bila pergi sekolah dengan bas, dia boleh berbahas dengan kawan dia. Tetapi sekarang pula dia di rumah 24 hours surveillance, supervision oleh ibu bapa. Dan memang dia tak ada privacy langsung. So cepat bosan, right? Dan ini adalah satu keadaan yang amat baik untuk untuk pemangsa mengumpankan anak anda. Dan as I said, mereka kurang berkeyakinan diri dan ingin disukai dan pemangsa akan menggunakan ciri-ciri tersebut untuk actually mengantun kanak-kanak anda. So that's why sekiranya anda tidak memberitahu anak anda kenapa anda melakukan perkara-perkara yang anda buat, sekiranya anda tidak mengajar anak-anak anda tentang bahaya pengantunan secara talian, mereka tidak akan faham dan mereka akan melakukan perkara-perkara tersebut juga. Okay, terima kasih. Saya rasa banyak yang ibu bapa boleh belajar ni untuk cara apa yang mereka boleh cakap dengan kanak-kanak mereka. Saya rasa kita hampir nak sampai pengakhiran presentation. Selepas ini kami akan menjawab soalan-soalan dari kita punya audience untuk Miss Sri. Tetapi sebelum kami buka ruang untuk orang tanyakan soalan, apakah what is the most important advice yang Miss Sri akan beri kepada ibu bapa tentang child grooming ni? Okay, saya share screen ya sekejap. Okay, so saya ada 2 slide yang saya nak share. Number 1, sorry. Okay. Perkara yang ibu bapa harus
ingat adalah dua perkara ya. Dengar. So number one, dengar kepada kanak-kanak anda, kepada anak-anak anda apa yang dia menyatakan. Dan ia adalah sesuatu yang mungkin anak anda memberikan anda clue, tetapi anda sebagai seorang yang sibuk, sebagai seorang yang bekerja, and then sekarang dalam lockdown you are juggling many roles, kita kena buat kerja rumah, kena buat kerja office, kena juga masak and all sorts of things, mungkin anda akan terlepas dengar. Tetapi apa yang kanak-kanak kita berbincang dengan kita, kita kena dengar one thing. And number two, percaya. Kita harus memberi kepercayaan kepada anak-anak anda. Sekiranya anda tidak mempercayai anak-anak anda, then the chances of anak anda memberitahu sebarang perkara kepada anda adalah sangat kurang. Okay? And at this point, I want to ask you this. Soalan yang saya nak tanya adalah ini. Adakah anak-anak anda seorang teroris atau seorang teammate? Alright, pada masa ni kebanyakan ibu bapa berperangai almost sebagai anak tersebut adalah seorang teroris. So kita akan melakukan spot check, kita akan kita kurang percaya kepada dia, kita akan tengok dia punya barang, periksa, check ada tak dia sembunyikan gambar lucah and all of these things. So kita memang ada mindset anak saya ni selaku seorang enemy lah, seorang teroris. Right? So what I'm trying to say is, apa yang saya ingin memberikan anda sebagai nasihat adalah ubahkan teroris di rumah anda tersebut kepada seorang teammate. Sekiranya anda pergi kerja, right? Then anda ada pekerja-pekerja yang lain. Think about it. Adakah anda akan mendapatkan cooperation daripada rakan sekerja anda sekiranya anda sentiasa merasa curiga dan tidak memberikan dia kesemua maklumat yang perlu? Tidak, right? He's not going to cooperate with you. Dia tidak akan bekerjasama dengan anda. Manakala sekiranya anda memberitahu, okay, dalam ni kita ada satu projek ni kita kena buat ni, and this is the project yang kita kena buat, then chances are dia akan bekerjasama dengan anda, dia akan tahu, okay, actually ya, perkara ni ada berlaku, macam mana, and then anda boleh berbincang dan mencapai satu solution, right, yang boleh dikerjakan. Sama juga di rumah, anak anda tu ubahkan dia dari teroris, jadikan dia sebagai teammate anda. So anda kena memberitahu dia, dek, bila anda pergi atas talian, this can happen, right? So ibu or mami rasa takut that orang akan menggunakan perkara-perkara ini untuk mengambil to take an advantage atas adik. So sekiranya ini berlaku, sekiranya ada orang menghubungi adik atau ada orang bertanya tentang gambar adik kena careful ya, adik kena jaga-jaga, datang beritahu ibu, datang beritahu papa. You have to actually explain yourself and tell the child why you're doing the things that you're doing. Kita kena memberi penjelasan yang mendalam, and kita harus tidak lagi bertindak seolah-olah anak kita tersebut tidak faham. Budak-budak sekolah sekecil darjah 1 sudah pun ada conversation, perbualan-perbualan tentang seks di sekolah, right? Dan pada penyelidikan yang telah dilakukan, budak-budak sekolah di Malaysia, budak-budak sekolah sekecil umur 10 tahun sudah pun menjalankan hubungan seks. I'm not saying anak anda, of course, tetapi ini adalah satu perkara yang kita tahu sedang berlaku. So kanak-kanak sekecil umur 7 tahun, 8 tahun sudah pun tahu apa itu seks. So sekiranya kita sebagai ibu bapa tidak mengadakan perbualan-perbualan sebegini di rumah, then chances are anak anda akan mempelajari perkara-perkara ini dari orang lain, dan mungkin daripada pemangsa sendiri.
And sekiranya itu berlaku, it's too late. It's like macam nasi sudah jadi bubur, right? So we have to start from the time that mereka ni masih kecil. Kita kena explain and menjelaskan mengapa perkara ini adalah berbahaya, apa yang boleh awak melakukan sekiranya ia berlaku kepada anda, sekiranya ini berlaku kepada kawan awak, apa yang awak harus melakukan. And kadang-kadang saya melihat sebagai co-founder Talisman Project. The Talisman Project ni adalah satu projek yang saya menjalankan di mana kanak-kanak yang kami mengajar kanak-kanak kecil dari umur 12 hingga 16 tahun tentang hak-hak kanak-kanak dan juga cara mereka sebagai kanak-kanak boleh menyelamatkan diri sendiri. And one of the things that setiap kali kami berbual dengan kanak-kanak yang kami melatih, apa yang mereka memberitahu kami adalah ibu bapa kami tidak mendengar apa yang kami menyatakan. Mereka tidak mendengar. Or even for example, di dalam contoh yang saya memberikan tadi di mana kanak-kanak tersebut diugut oleh seseorang yang dia berperasaan adalah teman lelaki dia. Dia memang tidak mahu memberitahu ibu dia tentang perkara ini. Dan apabila kawan yang dikongsikan cerita ni diberitahu, kawannya telah memberitahu guru counselling di sekolah. And what do you think happened? Guru counselling di sekolah pula telah meminta budak tu datang and dia telah memarahi budak tu. Kenapa you hantar gambar lucah? Kenapa you buat sebegini? Macam mana awak boleh ambil gambar yang bogel and awak boleh hantar kepada budak lelaki yang lain? Padahal perkara-perkara tersebut bukanlah konstruktif. And if you're going to take that attitude, sekiranya attitude kita adalah blame finding, fault finding, kenapa you buat macam ni? Then sekiranya kita menjalinkan hubungan sebegini, macam mana kanak-kanak tersebut akan mempercayai kita? Macam mana kanak-kanak tersebut akan memberitahu kita sekiranya dia ada masalah? Apa yang kita harus melakukan sebagai ibu bapa adalah mewujudkan satu perhubungan di mana kanak-kanak tersebut adalah teammate. Sekiranya dia ada masalah ataupun kawan dia ada masalah, dia boleh datang balik kepada kita dan memberitahu, Mami, Mama, kawan saya Lisa ada masalah ni, macam mana? And kita boleh memberikan nasihat tanpa judgement, tanpa membuat satu macam mana awak boleh ada kawan macam ni? Apalah, saya tak mahu you cakap dengan budak tu jahat. You cannot go down that road. Because sekiranya anda membuat perkara tersebut, adalah susah untuk seorang kanak-kanak datang kepada ibu atau bapa atau kepada dewasa yang lain dan menyatakan saya atau kawan saya memerlukan pertolongan, bantuan, tolong saya. If they come to you like that, sekiranya kita akan memarahi dia, then kepercayaan dia kepada kita sudah pecah. Dia tidak akan datang balik kepada kita untuk pertolongan pada masa depan. That's all I have to say. Thank you. Thank you so much, Miss Lee, untuk apa yang you telah share dengan kami semua. I think dari apa yang you dah cerita, yang you dah explain to everyone, to me and to the audience, ibu bapa punya role sangat-sangat penting di mana kami perlu menjalinkan hubungan dengan anak-anak, dengan kanak-kanak dan anak-anak kami di mana it's a trusting relationship. Di mana mereka boleh trust kita, kita boleh, so in turn we also can trust them. So kita tak boleh nak terlalu like panas baran, too controlling. So thank you so much. Benda ni akan buat saya diri sendiri untuk reflect lah cara-cara parenting saya untuk anak-anak saya as she is growing up. Kami ada beberapa soalan yang kami ada dapat. Okay. The first soalan, sebelum saya start dengan soalan yang pertama ni, I think this is a very important question sebab going back to apa yang you kata tentang sekarang ni kan kita tengah PKP, so dengan PKP, lockdown, sebab kita semua duduk rumah, tak keluar, so maybe macam children are lonely. So dalam situasi macam tu, kanak-kanak lagi vulnerable untuk menjadi mangsa kepada child grooming. For example,
hanya 2 bulan lepas, pada bulan Mei, Bukit Aman telah menyatakan bahawa kes-kes yang melibatkan pornografi kanak-kanak telah meningkat semasa PKP. So, saya akan masuk kepada soalan, apa yang patut kita lakukan untuk membuat kerajaan bertindak proaktif untuk menyekat pornografi kanak-kanak? Wow, soalan yang sangat baik. Sebagai individu, I'm not sure apa yang kita boleh lakukan. Memang pada masa ini kita mengalami masalah enforcement, saya rasa. Di Malaysia sebagai satu masyarakat, kita kurang memahami konsep pornografi kanak-kanak actually. Because I think kita masih ada mindset bahawa pornografi kanak-kanak adalah sama dengan pornografi. Padahal ia bukannya sama. Okay, I give you an example. Sekiranya kita menyatakan pornografi yang barangan lucah, yang adult, memang partisipan ataupun pelakon-pelakon dalam pornografi tersebut adalah orang dewasa yang kemungkinannya dibayar untuk merakamkan bahan pornografi tersebut, right? Tetapi di dalam kes pornografi kanak-kanak, setiap barang lucah yang menunjukkan pornografi kanak-kanak adalah barang yang barang bukti yang menunjukkan pengeksploitan seksual kanak-kanak. Sebagai seorang kanak-kanak, kanak-kanak tersebut tidak boleh memberikan keizinan untuk dirakam, right? Dan setiap bahan pornografi kanak-kanak adalah satu instance di mana kanak-kanak tersebut telah dieksploitasi secara seksual. So it's a crime. It's evidence of a crime actually. Tetapi sebagai masyarakat di Malaysia, saya rasa berdasarkan kes-kes yang kita sudah ada, bahawa kita sebagai satu komuniti memang berasakan bahawa ini adalah perkara yang remeh, yang bukan serius sangat, you know. So sebagai satu contoh, bila kita melaporkan kes-kes barang pornografi di balai polis pun, pihak polis pun kebanyakannya tidak and I'm talking about pihak polis di balai, you know, bukan pihak polis pihak atasan, memang faham. And seperti Syafiqah menyatakan tadi, statistik yang diberikan tadi adalah dari pihak polis, right? Tetapi di balai, di mana kita akan membuat laporan, pihak di balai mungkin tidak diberikan latihan yang mencukupi dan tidak memahami konsep pornografi kanak-kanak. So we have to start with advocacy. Kita kena start dengan memberikan latihan kepada kesemua orang untuk memahami bahawa konsep pornografi kanak-kanak ini adalah salah. Di negara-negara di luar negara, memang education dan awareness start dari tahap kanak-kanak tersebut di sekolah lagi. Dari standard 1 mereka difahamkan ini adalah badan saya. Badan saya adalah private dan milik saya sendiri. Saya tidak harus membenarkan orang lain menyentuh ataupun melihat badan saya. And sexuality dan sexual education, pendidikan seksual diberikan di sekolah lagi, so that kanak-kanak pun tahu ini adalah betul, ini adalah salah. Manakala di sini mungkin apa yang pendedahan yang kita berikan sewajar semata-mata good touch, bad touch saja. Tetapi kita sebagai masyarakat Asian yang kita rasa kita konservatif sikit, so we don't talk about this to children. Kita tidak menjalankan perbualan tersebut dengan kanak-kanak atau dengan pihak dewasa pun. So ada banyak orang dewasa yang kurang faham apakah pornografi kanak-kanak. So I think that's the first step. We have to actually educate people, we have to raise advocacy, and then only we can, because we already have the laws. Di dalam Akta Jenayah Seksual Kanak-kanak ada banyak peruntukan yang cover pornografi kanak-kanak. So what we need is for people to understand this is a problem and for enforcement.
Thank you. Jadi di sini kami tahu yang penting adalah education. So, saya pun rasa macam pengantunan kanak-kanak dan child grooming ni, the term itself sebenarnya tak ramai orang yang faham apa tu sebenarnya. Macam baru je tadi, saya cakap dengan ayah saya yang, Syarika nak buat live session nanti cakap pasal child grooming. Lepas tu dia pun macam, child grooming? Apa tu? So dari situ kita nampak yang sebenarnya ada je orang di luar sana yang tak faham apa itu child grooming. Sedangkan if an adult tak tahu apa itu, apalagi kanak-kanak. So kita perlu start dengan first educating diri sendiri, kita punya peers, kita punya the people around us, and then kita also have to educate kanak-kanak dengan so that mereka faham how to be safe online. So, okay, saya akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Bagaimanakah caranya? Soalan ni sebenarnya Miss Lee dah explain masa presentation tadi, tapi mungkin individu ni missed masa Miss Lee tengah explain lah. So, mungkin Miss Lee boleh summarize lagi sekali. Bagaimanakah caranya untuk mengawal tindakan anak-anak tanpa too controlling? Okay. Sebagaimana yang saya menyatakan tadi, it is about not making them the terrorist atau enemy, tetapi untuk convert kanak-kanak tersebut untuk jadi teammate anda. So, how do you do it? You have to actually have conversations with them. Kita kena berbual dengan mereka, berbahas dengan dia, memberikan dia pemahaman. Kita boleh membaca banyak kes child grooming online. If you Google it, kita terdapat banyak kes yang dirakamkan, sama ada di YouTube ataupun di Google, you can find it. And bila kita mendengar kes-kes tersebut, apa yang saya akan memberi recommendation adalah kita share ataupun kongsikan cerita tersebut dengan anak kita sendiri. Menyatakan kepada dia, you know this happened, perkara ini berlaku kepada kanak-kanak. Ada tak awak dengar cerita sebegini di sekolah? Because I can tell you, pada masa ini, ia memang kerap berlaku di sekolah. Kanak-kanak memang share gambar dan image lucah, video lucah dengan kawan-kawan dia. It's happening. Because telefon tu kecil saja. Dia boleh ambil masuk bilik air. And we don't know what they're doing there. It's happening. So, kita sebagai dewasa kena tukar mindset kita that it's not going to happen to my child. Perkara ini takkan berlaku kepada anak saya baik. Ini bukannya satu penghakiman sama ada anak anda baik ke anak anda buruk, ataupun sama ada pendidikan anda sebagai seorang ibu atau seorang bapa adalah baik atau kurang baik. It's not about that. Ada orang di luar sana yang cuba untuk mengantum anak anda. It's happening. Ia adalah sebagai satu perkara yang berbahaya. For example, bila anak anda sudah tahu jalan and anda membawa dia keluar, anda memberitahu dia, dek, bila kita melintas jalan raya ni, adik kena tengok kiri, adik kena tengok kanan, kena tengok kiri lagi, baru adik boleh melintas. Betul tak? Kita faham ada bahaya di luar sana. So, these are the steps. You kena tengok kiri, kena tengok kanan, kena tengok kiri, baru kita melintas. Sama dengan penggunaan barangan atas talian. There are dangers, ada bahaya. Kita kena memberitahu anak-anak kita apakah bahayanya dan cara macam mana kita boleh menanganinya. It's just about sama dengan kita pakai seatbelt. Masa kita masuk kereta, bukannya bila kita naik kereta, kita fikir hari ini saya akan ada satu kemalangan. We don't think that. Tetapi sekiranya satu kemalangan berlaku, saya sudah pakai tali pinggang saya. So, saya boleh mengurangkan kecederaan. Right? Bukannya sekiranya anda memakai tali keledar atau tali pinggang, bukannya bermaksud anda adalah seorang pemandu yang kurang baik atau kurang cekap. So that is the mindset that kita kena cultivate. You have to
remember that your child is not your enemy. Anak anda bukannya seorang teroris, tetapi seorang yang harus dijaga, yang harus dipelihara. That's the end game. Okay, thank you so much, Miss Sri. Kami pun telah sampai ke penghujung sesi kami hari ini. Kepada mereka yang mungkin terlambat join, bersama kami hari ini adalah Miss Sri Vidya Ganapati. Miss Sri merupakan pengerusi bersama Yayasan KRIP, iaitu Child Rights Innovation and Betterment, dan juga pengasas Projek Talisman. Mungkin sebelum kami habiskan ni, Miss Sri boleh cerita cakap dengan jika penonton mahu menghubungi Miss Sri, di mana mereka boleh menghubungi? Yes. So ini adalah contact information saya. Sekejap ya. So terima kasih untuk mendengar sesi hari ini. Ini adalah information saya. Sekiranya anda ingin menghubungi saya sangat berasa bahawa pendidikan tentang pengantunan atas talian ini adalah penting, dan sekiranya anda ingin menjalankan sesi ini untuk organisasi anda sendiri, saya pun boleh sedia membantu. Terima kasih. Terima kasih, dan terima kasih kepada semua penonton kami. Kami berharap yang banyaklah yang penonton kami telah belajar tentang pengantunan kanak-kanak dan ataupun child grooming. Jika ada kalau information yang dalam sesi ini bermanfaat kepada kawan-kawan, keluarga, tolong boleh share, boleh tolong like, comment, dan we hope to see you in the next Telinisa session as well. Terima kasih semua. Terima kasih Telinisa dan terima kasih Syafiqah. Bye. Thank you so much. Bye.